tolong kita. Kita dapat datang masjid ni pun dengan pertolongan Allah. Ada satu waktu kita rasa macam kita 2 tahun ni, setahun lebih, mungkin masjid sunyi sepi dan tak berapa ramai orang datang masjid. Ada waktu masjid terus tutup. Kita nampak macam masjid itu tutup, tapi satu sudut yang lain yang perlu kita fikirkan, oh rupanya Allah tak pilih kita datang masjid, Allah tak pilih kita makmurkan masjid. Karena itu kita bersyukur pada Allah kerana dia beri kita iman. Tuan-tuan, perempuan, abang, kakak, adik-adik semua, kita bersyukur Allah beri kita iman. Nikmat iman ni nikmat yang paling besar. La ilaha illallah. Abang ucap jadi dalam hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala jawab, sadaqta ya abdi, benar wahai hamba-Ku, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Aku. Cuba abang kakak adik-adik sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maksudnya jadi Allah hilangkan 99% paling kecil, Allah hilangkan rasa sedih daripada hati. Cuba sebut la ilaha illallah. Nabi sebut, siapa ucap la ilaha illallah, wajib syurga untuk dia. Ramai orang-orang dulu tak dapat ucap kalimah ni, dia tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Itu kita sangat bersyukur kepada Allah, sebab dia telah memilih kita untuk dapat la ilaha illallah. Kalimah ni sangat berharga. Di akhirat nanti inilah yang akan menyelamatkan kita, kalimah ni. Menyelamatkan kita pada api neraka yang sangat pedih, azab yang sangat pedih bila kita ada kalimah ini. Karena itu kita bersyukur pada Allah. Dan hidup kita ni, abang kakak adik-adik semua, kita cuma nak satu. Apa yang kita nak dalam hidup ni? Apa yang kita nak dalam hidup ni? Abang-abang, apa kita nak dalam hidup ni? Adik-adik semua, apa yang kita nak dalam hidup ni? Kakak kat belakang, apa yang kita nak dalam hidup ni? Apa yang kita nak dalam hidup ni? Sebenarnya yang kita nak dalam hidup ni cuma satu, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma nak Allah redha pada kita. Dan antara kita yang dalam majlis ni sekarang, saya duduk atas kerusi ni, abang-abang semua depan saya, kakak semua, adik-adik, kita semua belum tahu bagaimana kita di akhirat nanti. Kita belum tahu kita diredai oleh Allah atau tidak diredai oleh Allah. Sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka manusia macam kita, tapi mereka sangat disayangi oleh Allah. Dia berjalan, dia makan minum, dia ada keluarga, dia ada nafsu, mereka ada keinginan, mereka ada cita-cita. Tapi mereka dalam dunia lagi mendapat keredaan Allah SWT. Baik yang miskin ataupun kaya, baik yang putih ataupun hitam, baik yang sangat masyhur atau orang langgar demo tak perasan. Ada sahabat Tirmizi, nama dia Zahir radhiyallahu anhu. Nabi nampak dia kat pasar, Nabi tutup mata dia, dia tutup peluk pada belakang. Nabi tanya, siapa nak beli budak suruhan ni? Nama dia Zahir radhiyallahu anhu, Tirmizi. Siapa nak beli budak suruhan ni? Kata, ya Rasulullah, kalau tuan jual saya, tak ada orang nak saya. Maksudnya, kamu jual saya Rasulullah, tuan jual saya, tak ada orang nak saya. Tapi Zahir ni gembira. Tahu tak siapa yang peluk dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang kampung, ada kekurangan pada diri dia. Dan dia kalau jumpa Nabi daripada kampung, dia selalu bawa buah-buah kampung, bawa hadiah daripada kampung, bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa nak beli? Tak ada orang nak beli, kata Rasulullah. Nabi sebut, hai Zahir, kamu tak dikenali dalam dunia. Nabi bawa maksudnya, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak dikenali dalam dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah. Kita dalam dunia mungkin dikenali, mungkin disayangi, mungkin macam dihormati, macam bagus, macam baik. Saya cakap ni saya dan kita semua. Tapi kita belum tahu nasib kita di akhirat nanti. Apa kita perjuangkan daripada dalam hidup ni daripada kecil. Tanya adik-adik sekolah tadika, apa ustaz ditanya dalam hidup? Adik besar nak jadi apa? Kalau ustaz yang tanya, ustazah tanya. Yang tadika kata kami nak redha Allah. Tapi kalau cikgu subjek tanya, dia lain sikit jawapan dia. Dia jadi doktor, jadi engineer, jadi cikgu. Tapi bila ustaz tanya dia, semua takut nak cakap. Nak jadi kaya kan? Nak redha Allah. Sebab yang tanya tu ustaz. Jadi daripada kecil, adik-adik tadika tahu kita nak redha Allah. Tapi setelah kita melalui hidup, ujian hidup, kehidupan, keluarga, pekerjaan, masyarakat, kita terlupa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Yang lebih malang, umur kita makin bertambah, kubur kita semakin dekat, tapi kita terlupa maksud Allah hantar kita dalam dunia. Apa maksud Allah hantar kita dalam dunia? Supaya kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dalam dunia lagi diredai oleh Allah.
Hati mereka cinta, sayang, rindu, takut hanya pada siapa? Hanya pada Allah. Bilal bin Rabah mula-mula masuk Islam, kita selalu dengar, adik-adik pun dengar. Dia kena sebat, kena pukul. Apa dia kata? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa. Ketika tengah iman ini, sebut nama Allah ni indah, manis, nikmat. Ketika saat dipukul, dihina, ketika sangat orang tengah buat tak baik kat kita, ketika itu pun menyebut nama Allah ni menjadi manis. Bahagia Allah letak dalam hati. Sebut nama Allah tengah kena pukul, boleh bahagia. Dia tak mencarut, dia tak maki hamun, dia tak hina sesiapa. Apa dia cakap? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Apa dia kata apa-apa? Ahadun ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa. Satu-satunya Allah. Dialah penjaga kita, dialah bagi rezeki pada kita, dialah yang aturkan hidup kita, dia yang letak kita dalam dunia, dia yang jadikan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Allah yang jadikan kita. Kalau dia tak ada kita atas dunia ni, tak jadikan kita, kita tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak membesar, tak jadi siapa-siapa. Bukan ayah, bukan abang, bukan kakak, bukan adik, bukan pelajar cemerlang, bukan pekerja cemerlang, bukan sesiapa. Kalau Allah tak adakan kita atas dunia, kita tak ada kat sini sekarang. Dia adakan kita, dia adakan kita, dia yang jadikan kita. Bila sebut ahadun ahad, ahadun ahad, satu-satunya yang kita nak dalam hidup apa dia? Keredaan Allah. Satu-satunya yang kita kejar dalam hidup apa dia? Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Rabah satu hari Allah uji dia dengan kekayaan, jadi gubernur, orang besar. Tapi hati dia kepada Allah dan Nabi ni tak berubah. Isteri dia saat nak meninggal, adalah Serkap, Manusia Zakaria tulis, apa dia kata? Wahai suamiku, kata isteri Bilal, inilah hari yang paling sedih dalam hidup saya. Saya akan berpisah dengan Tuan, saya akan berpisah dengan Abang. Apa Bilal jawab? Wahai isteriku, inilah hari yang paling bahagia dalam hidup saya, hari yang paling gembira dalam hidup saya. Saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya akan berjumpa dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi walau diberi kekayaan, walau diberi segala nikmat, hati dia, tumpuan dia, tujuan hidup dia tak berubah. Hanya satu, apa kita nak dalam hidup ni? Redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun tengah usia yang sama. Kejam celik bang sekejap dia masa berlalu kan. Siapa sangka tiba-tiba zaman jadi macam ni kan. Zaman orang kena pakai mask. Siapa sangka satu waktu tiba-tiba masjid kena tutup. Siapa sangka tiba-tiba keadaan hari ni membuat kita jadi macam ni. Kita kena sembahyang jarak-jarak. Siapa sangka keadaan hari ni datang dalam hidup kita? Siapa sangka? Pejam celik 2 tahun telah berlalu. 2 tahun telah berlalu. Jadi hidup kita ni, kita tak mampu nak buat apa-apa tanpa pertolongan siapa? Tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi yang kita kejar dalam hidup ni keredaan Allah. Tadi itu kita kena usaha supaya kita disayangi oleh Allah. Wasabiqunal awwalun wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wasabiqunal awwalun, orang mula-mula dan terdahulu, minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang ikuti mereka dengan baik, dengan sempurna, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah SWT. Kita abang kakak kita kat sini ni semua sebuah keluarga. Kita ada kalimah yang sama. Allah telah persaudarakan kita. Walau kita tak pernah berjumpa, tak pernah berdepan, kita semua ni sebuah keluarga. Dan kita kena fikir supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seluruh umat Nabi Muhammad ni, kita sama-sama dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jalan yang sama. Tak tahu siapa, tak ada yang lebih ke depan atau ke belakang. Kita sama-sama sedang berusaha. Kali itu tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Allah sangat sayang manusia. Allah sangat sayang ke kita. Allah hantar Nabi-Nabi. Allah hantar Nabi-Nabi. Allah hantar Nabi Muhammad SAW memberi peringatan. Hadiah Allah yang paling besar dalam hidup kita ni apa dia? Apa hadiah yang paling besar dari Allah pada hidup kita ni? Solat. Solat ni anugerah daripada Allah, hadiah. Solat ni bukan beban. Tapi ramai orang dalam dunia menganggap solat ni beban. Allah bukan nak susahkan kita, Allah nak senangkan kita.
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan ahli kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, dirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sesungguhnya kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami nak beri rezeki daripada kamu. Allah bukan nak minta duit kita, Allah bagi kita duit. Allah bukan nak ambil masa kita, Allah nak berkatkan masa kita. Allah bukan nak tarik bahagia hidup kita, Allah nak beri kita bahagia. Allah bukan nak ambil apa-apa pada kita, Allah nak beri pada kita. Tapi berapa ramai orang telah mula meninggalkan solat. Orang telah menganggap solat ni satu beban. Ada orang 2 tahun ni berlalu, mungkin belum sempat solat Jumaat lagi. Sebab tu kita kena doa. Kena doa, solat ni hadiah daripada Allah. Adik-adik, abang-abang, kakak, kita kalau ada apa-apa masalah, ada hajat dalam hidup, nak buat sesuatu, mula-mula kena minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Itu kena niat jaga sembahyang Jumaat dekat masjid satu kampung. Kalau Allah nak turun bala, Allah tangguhkan. Nak turunnya rahmat, Allah cepatkan. Sama ada orang bangun malam, nangis pada Allah. Hari-hari kena bangun malam. Sebelum subuh paling kurang, saya pesan diri saya dan kita semua, sembahyang tahajud paling kurang 2 rakaat. Kalau boleh sejam, kalau boleh 2 jam. Kalau abang berapa jam, doa kepada Allah, doa hidayah. Ya Allah, hidayah umat, ya Allah. Doa hidayah umat, ya Allah, kesian umat, ya Allah. Hidayah umat, ya Allah, kesian umat, ya Allah. Kesian umat, ya Allah. Doa, ya Allah, kesian umat. Ingat orang kat Afrika, ya Allah, hidayah umat, ya Allah, kesian umat. Ingat orang dekat Brazil, ya Allah, hidayah umat, kesian umat. Ingat orang dekat Amerika Latin, ya Allah, kesian umat, hidayah umat. Ingat orang kat US yang begitu besar, ya Allah, beri hidayah umat, kesian umat. Ingat orang kat Korea, orang kat China, ada 18,000 pulau berapa dekat Indonesia. Banyak pulau, orang kata banyak pulau dekat sekitar Indonesia. Ramai orang dalam dunia dahaga nak kenal Allah. Ya Allah, hidayah umat. Malam-malam doa, ya Allah, ampunkan dosa semua orang Islam. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Doa 25 kali, 7 kali. Ya Allah, ampun dosa semua orang Islam. 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 Ya Allah, maafkan kami semua orang Islam. Ya Allah, maafkan kami semua Islam. Ya Allah, maafkan kami semua Islam. Minta, ya Allah, maafkan kami semua Islam. Ya Allah, maafkan kami semua Islam. Ya Allah, maafkan kami semua Islam. Ulang. Malam abang dan kakak ada di belajar doa. Makcik-makcik kat belakang-belakang, doa. Pakcik-pakcik ajar yang baik orang masjid ni, doa. Doa, ya Allah, ampun dosa kami orang Islam. Ampun dosa kami orang Islam. Apa yang telah kami buat sehingga masjid-masjid kami telah ditutup, sehingga kita sekarang dah buka dah, tapi tak ramai orang datang masjid. Ya Allah, maafkan kami. Saya pergi mana-mana kat Semenanjung, saya tak tahu kat sini. Masjid-masjid 10 saf, sekarang tinggal 2 saf sebenarnya. Masjid bangga 12 saf, tinggal 1 saf je. 1 saf. Jadi masing-masing dah mula kosong. Orang dah mula takut dengan masjid. Semoga Allah maafkan saya, maafkan kita semua. Orang Islam dah takut dengan masjid. Masjid dah kosong. Masjid dah kosong. Ini bukan waktu nak menyalahkan orang lain, tak. Tapi kita sedih, masjid dah kosong. Semoga Allah maafkan kita. Masjid semua kosong. Tak ada orang tak sembahyang Jumaat. Sembahyang subuh 2-3 orang. Sembahyang Jumaat pun anak-anak muda ramai dah tinggal. Dia tak tahu dah boleh sembahyang Jumaat. Ingat tak boleh lagi sembahyang Jumaat. Penuh kedai-kedai. Dia orang malu dah duduk kedai-kedai. Kalau kat tempat saya tu penuh. So orang semua dah tak sembahyang Jumaat sangat. Orang masjid pun separuh dah hilang. Orang luar langsung tak datang. Anak-anak muda tak tahu dah sembahyang Jumaat tu wajib. Dia dah ramai. Saya tak tahu kat sini sebut kat tempat saya. Dia orang baik-baik. Itu kita kena minta ampun dosa semua Islam. Minta Allah maafkan kita dosa orang Islam. Maaf, minta ampun. Supaya Allah buka jalan diri kita. Dia punya dunia ni. Seluruh langit, bumi, kerajaan, seluruh dunia ni Allah yang punya. Dia pemilik semua sekali. Dia boleh buat apa saja. Semua dalam khazanah dia. Dia tak perlukan kita semua. Tak perlu sesiapa. Dia buat. Kun fayakun. Allah kata jadi. Tak ada siapa boleh buat apa-apa. Jadi kita kena minta ampun dosa semua Islam. Kita juga minta Allah tolong kita orang Islam. Allah bantu orang Islam supaya satu hati hidup ke agama di seluruh dunia. Doa hidayah. Nombor 2, ada orang 5 waktu ulang di masjid. Tadi 5 waktu ulang di masjid. 5 waktu ulang di masjid. Yang ketiga, ada orang ziarah kerana Allah. Itu penting kita jumpa setiap orang. Dia kata akadam, laisa kalam. Kaki kita ni kena bergerak jumpa manusia. Jumpa orang pada pintu-pintu, adik-adik, pada padang-padang. Jumpa orang, ingatkan tentang kebesaran Allah SWT. Bukan nak ajar orang ingat kebesaran Allah itu hati kita, sehingga kita tenggelam memuji Allah, cinta pada Allah.
Allah suka orang ucap kalimah. Mullah Zakaria tulis, ada seorang raja yang sangat zalim, jahat. Orang semua nak bakar dia. Last kali masuk dalam macam mana air didih, baru nak hidup api, nak bakar raja jahat. Raja Islam, rakyat itu Islam. Tiba-tiba Zakaria kata, apa dalam kisah tu, apa dia dalam bekas tu, tiba-tiba orang raja tu dia bertaubat. Tapi orang dah tak dengar taubat dia. Dia ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, kau lah Tuhan, kau lah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan kau, kau lah Tuhan ya Allah, kau lah yang berkuasa ya Allah. Dia tak berhenti ucap la ilaha illallah. Allah buat apa? Dia punya mangkuk yang patut nak bakar di air tu terbang. Terbang jauh. Sampai mana? Sampai satu kampung yang sangat jauh. Orang kampung tu tak beriman. Orang kampung tanya kenapa, apa terjadi? Orang kampung semua tanya dia, orang tempat tak Islam. Dia mencerita betapa zalim, teruk, jahat dia. Lebih kurang dia cakap la ilaha illallah. Allah tolong dia. Seluruh rakyat kat tempat dia pergi itu semua beriman. Itu kita bawa manusia pada Allah. Orang yang paling jahat, paling teruk, orang nampak dia tak baik, orang nampak dia busuk, kotor, hina, kita pujuk dia, beritahu kat dia, ya Allah sayang dia. Allah nak dia dekat pada Allah. Kata seorang, dia kata, jangan pernah jangan biar mana-mana orang ni putus asa daripada Allah. Jangan biar mana-mana orang dalam dunia ni putus asa daripada Allah. Jangan biar mana-mana orang putus asa dengan Allah. Walau orang bunuh diri, jangan beritahu dia, jangan putus asa. Allah terima dia. Walau jahat mana pun dia, walau teruk mana pun dia, walau betapa hina dia, tak ada orang nak maafkan dia, beritahu dekat dia. Allah mesti tolong dia. Allah terima dia selagi dia nak bertaubat, dia dekat dengan Allah, Allah terima dia. Pujuk rayu manusia dengan kasih sayang. Ajak. Bermula dengan dekat rumah tangga kita. Hidupkan amal taklim kat rumah. Amal taklim. Baca hadis Nabi SAW dalam rumah. Siapa ada baca hadis Nabi dalam rumah? Angkat tangan. Ada beli buku hadis baca kat rumah. Baca buku hadis Nabi. Tuan-tuan buat kesian isteri kita kan. Digeling di suami dia. Bila nak baca. Hidup sampai 15 tahun. Tapi tak pernah dengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan taklim kat rumah. Anak-anak kita. Biar dikenal Nabi SAW, dengarkan kisah-kisah sahabat. Supaya anak-anak kita cinta kepada Nabi, cinta pada sahabat. InsyaAllah siapa ni yang nak buat taklim balik nanti kat rumah, angkat tangan. InsyaAllah. Masya Allah, bagus ustaznya. Siapa ni yang nak sembahyang Jumaat kat masjid, angkat tangan 5 waktu niat. Mulai ni, subuh esok, isyak nanti, subuh saya nak sembahyang kat masjid, angkat tangan, tinggi-tinggi. Siapa tak angkat tangan, dosa. Nanti saya kurang tak. Siapa nak insyaAllah semua niat sembahyang Jumaat kan? Dan tuan dikasih oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akhir. Selepas Nabi Muhammad, dah tak ada Nabi yang akan dihantar dalam dunia. Nabi sangat sayang kita. Nabi lahir, ayah tak ada. Meninggal dunia. Tak sempat. Nabi tak sempat jumpa ayah. Nabi tak jumpa Abdullah. Tak jumpa. 6 tahun, Allah ambil mak Nabi. Dekat mana? Dekat Abwah. Dekat mana? Abwah. Ada Muhammad Tariq Jamil cerita, dekat Abwah, sunyi sepi. Tak ada orang kat sana. Tak ada orang. Abwah tu sunyi sepi. Dekat Abwah tak ada orang, sunyi sepi. Masa Nabi dekat Abwah tu tak ada orang lain, sunyi sepi. Nabi turun, Ummu Aiman tengok Nabi naik ke atas bukit. Nabi kata, mak tinggalkan saya. Sedangkan saya tak ada siapa-siapa atas dunia. 8 tahun Datuk tinggal. Kekasih Allah ni dahsyat ujian. Nak jadi rasul buat dakwah di bawah ujian dia, ya Allah Tuhanku. Lah ayah tak ada, 6 tahun mak meninggal, 8 tahun Datuk meninggal. Kita dah tua-tua ni, mak ayah meninggal. Walaupun di masjid ceramah lagi ramai, saya sedih pak, kosong. Tiba-tiba bila mak meninggal, dia rasa macam kosong sikit hidup. Lain rasa hidup kita tu. Dia macam berubah hidup tu. Tak tahu, memang lain. Saya bila mak meninggal, rasa macam separuh hidup tu rasa macam lain. Lama juga nak sesuaikan diri. Dia pergi ziarah, pergi berdakwah, pergi masjid, tapi hati dia macam ada sesuatu kurang. Sebab mak kita bagi semangat kita berdakwah, mak kita suruh begini, mak saya. Bila dia meninggal tu rasa macam Allah, pedih. Dia macam tengah, dia okey, sekali-sekala tengah malam saya bangun, saya macam cari mak. Mana pula mak dah tak ada lah. Macam mimpi. Dia sangat sayangkan saya pun sayangkan dia. Tapi dia pun dah tak ada atas dunia. Bapak saya baru tahun lepas meninggal pergi. Macam sekejap. Ini kan dia jadi macam kosong. Tuan saya terfikir, macam manalah Nabi Muhammad SAW. Lahir ayah tak ada, 6 tahun mak meninggal, 8 tahun Datuk meninggal, 7 anak Nabi. Jadi saya nak cerita pun takut bang. Takut kan nak cerita dulu sendiri kan, tapi kena cerita 7 anak Nabi, 6 meninggal masa Nabi hidup, 6.
Nam meninggal masa Nabi hidup. Kekasih Allah, Nam dan anak Nabi meninggal masa hidup. Anak sulung nama Zainab, adik-adik kakak. Kalau nak kenal orang, nak sayang anak-anak muda, gila ke mana-mana orang ni saya sebut nama. Gila kalau orang ni, sayang orang ni. Siapa nama dia? Zainab radhiyallahu anha. Daripada kecil bawa kain, bawa air cari Nabi. Kita semua tak ada kat sana. Siapa yang jaga Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Siapa jaga Nabi? Zainab. Anak sulung Nabi. Hari-hari cari bapak dia. Petang-petang tak balik. Kalau kita bahasa kita gitulah, mana pula bapak dia pergi dah cari. Dia tengok jatuh kat sana. Pegang ayah. Ayah, kenapa ni ayah teruk kena pukul? Teruk ayah ni pergi buat dakwah ni. Apa kata Nabi? Tak ada apa-apa nak, sikit je. Ini Nabi selalu paling banyak Nabi cakap kat Zainab. Tak ada apa-apa nak, sikit je. Sikit je mak. Bapak tanggung sikit je, tak ada apa nak. Satu hari pula Nabi yang kena kemah, yang kena baling, kena tolak berhubung pada kemah. Naik unta, cucuk, Nabi jatuh. Berapa kali kadang Nabi naik unta, cucuk, Nabi jatuh. Orang kata naik unta, naik cucuk unta, Nabi jatuh. Banyak kali. Ada satu hari Zainab datang kat Nabi. Zainab radhiyallahu anha datang bawa bersihkan Nabi. Ayah, siapa buat macam ni kat Nabi kata, anakku, jangan sedih. Jangan tengok bapak baju kena koyak, kena ludah, kena pasir ni. Dengar baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang. Sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari ini dari dunia, Islam akan sampai pada setiap orang dalam dunia. Wahai anakku, jangan tengok bapak susah. Nabi dia fikir ni sentiasa sayang kat kita. Tak tahu apa macam mana. Ada orang boleh macam ni. Kita tak boleh nak. Dia boleh teruk-teruk. Dia tak boleh fikir. Fikir pun tak boleh nak. Tengah kelas fikir masalah hidup kita. Tengah buat dakwah tu fikir. Nabi tak. Nabi kata apa? Wahai anakku, jangan kamu tengok apa yang kamu tengok, apa yang bapak tanggung ni. Dengar baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang. Sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari binari dunia, Islam akan sampai pada setiap orang dalam dunia. Abang tahu siapa yang dapat Islam tu sekarang? Saya, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kita. Tengok isteri kat sebelah, Islam. Macam mana nak terima kasih ke Allah? Tengok anak, Islam. Macam mana nak terima kasih ke Allah? Tengok mak ayah kita sayang, Islam. Macam mana nak terima kasih ke Allah? Tengok adik Islam, abang Islam, kakak Islam, jiran Islam, keluarga kita semua Islam. Sebab apa abang kakak? Ada dulu manusia yang kita tak pernah bertemu, tak pernah berjumpa, tapi manusia ini sangat sayang kat kita. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Seluruh dunia ini Allah tak ciptakan, melainkan Allah cipta baginda Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, kami tengok bulan, tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Tengok bulan, tengok Nabi. Bulan cantik, indah. Kami lihat wajah Nabi Muhammad SAW lebih bercahaya daripada bulan. Nabi Adam diampunkan oleh Allah kerana berkat nama Nabi Muhammad. Manusia yang paling baik, benar-benar baik. Saya boleh perasan baik, abang boleh perasan baik. Ini betul-betul baik, bang. Betul-betul baik. Betul-betul baik. Betul-betul baik. Bukan kita cakap baik, Allah beritahu ni manusia betul-betul baik. Manusia ni, dia nak kita semua bahagia masuk syurga. Dia tak nak satu orang masuk neraka. Dia tak gembira tengok orang tak sembahyang, tak. Dia tak gembira tengok orang tu susah, tak. Nabi tak pernah gembira tengok mana-mana orang ditimpa kesusahan. Orang tu jatuh, accident, kemalangan, mati, kena macam-macam bala. Nabi tak gembira langsung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua, yang merasai setiap apa yang kita rasai, setiap kesedihan, kesusahan kita. Nabi rasa. Dan Allah beritahu Nabi ni tamakkan kebaikan. Dia Nabi kalau boleh nak jangan satu orang masuk neraka. Habis-habisan. Dia tak bagi diri beliau rehat. Sampai Allah kata, ya Muhammad, kamu nak binasakan diri kamu. Kamu nak musnahkan diri kamu. Kamu nak binasakan diri kamu untuk manusia lain. Macam tu Allah kata, kamu nak musnah hidup kamu untuk orang lain. Allah tegur dan kamu nak musnahkan hidup kamu untuk orang lain. Macam tu sekali. Allah kata, walau kau minta ampun itu 70 kali, aku tak akan ampun untuk orang munafik. Nabi kata, kamu Nabi minta 100 kali, doa lebih lagi. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Ini Nabi kita, yang sangat kita sayang, yang sangat sayang pada kita, yang tak pernah jumpa kita, menangis untuk kita. Abang kakak, Nabi Muhammad telah buat segala-galanya untuk kita. Dan hari ini, kita umat Nabi Muhammad, tak ada Nabi dah akan datang lagi. Abang tahu tak sebenarnya tugas yang Allah beri pada Nabi yang buat Nabi tak tidur, tak kurang makan, korban habis-habisan, tanggungjawab sebenarnya sekarang atas bahu saya dan kita semua.
Cuma bezanya kita tak sedar kita dihantar oleh Allah tersebut. Kita ingat saya bukan siapa-siapa. Ada orang kata, Ustaz, saya tak ada kerja, saya menganggur, tak ada buat apa. Dia terlupa di umat Nabi Muhammad SAW. Awak apa, saya kerja biasa-biasa je, niaga kecil-kecil, tak ada apa, tak ada orang beli. Dia tak tahu dia umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz, saya bukan abang, saya bukan siapa-siapa, kahwin tak ada orang anak, tak ada apa, keluarga pun tak ada apa. Dia terlupa di umat Nabi Muhammad SAW. Abang, kakak, adik-adik semua, kita umat Nabi Muhammad SAW. Ada 8 bilion manusia dalam dunia. Ada 6 bilion orang belum kenal Allah tu Tuhan. Ada 6 bilion. Dan orang dalam dunia tak berhenti nak kenal Tuhan, nak kenal Allah. Tak berhenti bang. Banyak orang tak berhenti nak kenal Allah. Dan orang Islam tu sendiri pun dia sampai rindu nak dekat dengan Allah. Rindu bang. Kita lama tak pergi masjid, rindu tak pergi masjid. Rindu. Rindu tak dengar ceramah macam ni, rindu. Rindu tak nak nangis pada Allah, rindu. Orang yang lama berdakwah, lama tak keluar pula, rindu nak berdakwah, rindu. Jadi rindu, macam rindu rasa nak berkorban, nak buat itu, nak buat, dia tak rindu. Tahu tak apa dia? Ada orang dalam dunia tak tahu nak buat apa. Saya kat KL lagi saya jumpa ada orang budak muda 2-3 hari. Dia peluk kita pagi-pagi pertama lepas bayi dayat bersyukur, dia nangis. Kuat dia nangis. Kita buat alquran iman, kita tanya kenapa? Saya tanya kenapa nangis? Kuat dia nangis. Dia kata, bang malam tadi, Ustaz bang malam tadi, saya nak bunuh diri, dah gantung tali. Awak ada masalah hidup? Tak ada. Pernah nak bunuh diri? Tak pernah. Saya pegang pisau, letak kepala. Tiba kawan saya call, ajak saya minum. Lepas tu dia ajak saya keluar 3 hari. Kenapa nak bunuh diri? Tak ada, hati kosong. Dia kata, bang pagi ni saya keluar, saya rasa hati saya tenang, bahagia. Saya tak pernah rasa bahagia, tenang macam ni dalam hidup saya. Jumpa ada kawan-kawan, ada pramugara pula, sama kan. Bawa keluar je lah Allah. Sampai dah teruk lah, badan jadi bergelentar. Bukan kena COVID, bergelentar sebab takut. Ada trauma. Saya cakap dengan dia, jarak sini dengan tiang. Saya cakap dengan dia, dakwah dia dekat tiang, saya kat sini. Jangan dekat dah, bang Ustaz dah bersih tu dia. Dia cakap jadi jarak dengan tiang. Apa tahu apa dia keluar 3 hari je lah Allah. Lepas tu keluar 4 bulan, dia keluar 4 bulan. Apa tahu apa jadi sekarang? Masya Allah, mak ayah dia nangis-nangis jumpa saya, dia kata, ya Allah Ustaz, anak saya tak pernah tengok dia macam tu punya rasa bahagia dalam hidup. Abang kakak, ramai orang dalam dunia rindu nak kenal Allah SWT. Seluruh dunia. Segi South Africa itu, apa tahu apa jadi, kita ada di satu tempat, ada satu nama Ustaz Zakaria. Dia masuk Islam, imam. Dia ajak kita ziarah kampung dia ada 3 orang Islam. Saya kata dia orang suruh cari kawasan orang Islam, tapi pergi ziarah kampung. Dia kata, orang kampung saya, kakak saya, mak saya, jomlah pergi. Ikram dia orang sikit, saya pun pergi kampung dia. Pergi kampung dia, abang kakak tahu apa dia? Masa kita masuk, dia orang blok kita macam kita lagi bilang apa-apalah, orang-orang blok. Saya ringkaskan, sampai kat situ kita pergi ikram, masak-masak tu, dia orang makan-makan tu, dia orang kan. Lepas tu tahu apa jadi? Bila kita tinggalkan kampung tu, kita sewakan rumah satu. Tahu apa jadi? Dia orang dah Zakaria tu, kita ambil anak-anak muda yang budak-budak remaja yang tak sekolah, yang tak ada kerja semua. Kita suruh dia ni bawa apa ikram dia. Hari-hari kita masak tu dia. 300 orang masak. Abang tahu apa jadi? Alhamdulillah 4 hari di situ ada 70 orang masuk Islam, 70 orang. Masuk Islam yang tu juga. Sekarang dia orang pakai jubah, pakai serban, duduk hafal Quran. Zakaria ni dia belajar macam ni. Dia Pakistan itu baca duduk tahiyat. Saya tengok, kalau saya pun tak sanggup duduk belajar macam tu. Duduk tahiyat itu hafal Quran di pagi saya petang. 70 orang. Tak berhenti orang datang hari-hari. Sampai dia kata macam mana ni, saya kata pelan-pelan 70 orang tu cukup lah dulu. Dia orang cerdik semua sekali. Bukan maksudnya dia orang ikut sebab dia ikut je tak. Dia orang belajar, dia orang sembahyang, dia orang ada madrasah sekarang. Abang tahu tak, dia tak berhenti orang nak kenal Islam. Seluruh dunia. Itu baru 4 hari, kalau abang duduk 40 hari kat situ agak berapa banyak orang nak kenal Islam. Abang larat tak larat nak ngajar. Itu juga agak bila pergi ke Brazil itu, abang jalan je pakai jubah, orang kejar ini. Dia nampak janggut panjang lagi dia kejar. Polis tengah jalan tahan, kejar. Ingat nak tahan masuk penjara. Rupa nak ambil gambar sebab suka jago kita. Jalan kat kedai, kalau kita pergi kedai kan, kita makan buah-buah, kita makan pakai kita kedai jual ikan, kadang kita try juga makan. Pakai tangan. Dia tengok kita pakai tangan satu restoran tu mesyuarat, tanya kenapa makan pakai tangan. Kita pun dakwah dia. Jalan kalau kat Rio tu kawasan pantai. Lagilah kita pakai jubah, lagi orang semua tengok kita. Dia semua tak pakai baju, selain baju pun tak pakai. Kita dah tak boleh tengok sebab semua dah tak baju. Kalau seorang dua mungkin kita tengok juga sikit je kan. Dia tak tengok, semua dah tak baju. Kita lain nak tengok. Dia tengok kita. Dia tengok kita. Semua nampak kita dengan yang mengamuk, mabuk, kejar kita. Semua pusing. Makcik, orang tua dia orang tak pakai baju. Pada pantai dia orang tak pakai baju. Makcik-makcik kan, atuk-atuk semua tak pakai baju. Dia tengok kita, dia semua orang datang kat kita.
pakai serban, pakai jubah, senang nak dakwah. Tak payah ceramah sangat. Dia datang, kita buat cerita tentang Nabi Muhammad. Cakap sikit pasal Nabi Muhammad. Tahu tak apa dia abang kakak? Macam tu punya orang seluruh dunia nak pada agama ni, seluruh dunia. Tak, kalau biar sampai kalau jemaah tu datang, dia tak layan orang masuk Islam. Kamu ramai sangat. Pakai bas datang. Pentingnya dia orang nak jemaah dikeluar di jalan Allah. Penting juga madrasah-madrasah dibinakan, tempat-tempat belajar ilmu ni dibuka kat situ. Ada ustaz-ustaz orang alim kena berkorban mendidik mereka seluruh dunia. Sebab tu orang dalam dunia dulu-dulu lagi mereka keluar jalan Allah ni hidup kat agama. Mana ada kita sikit 7 bulan, 1 tahun setengah dulu-dulu kan kita dengar dua negara. Tahu tak sebab apa? Sebab zaman sahabat lagi lah, dia pergi satu tempat tak balik dah. Orang pergi Madagaskar, cucu Sayyidina Osman yang Islam kan. Dia sampai kat situ, pergi pulau sebelah. Orang kata pulau sebelah nak Islam. Sampai buka pulau sebelah. Selagi ada orang nak tahu pasal Islam, dia pergi ajar mereka. Jabat kakak ada 8 bilion, 6 bilion orang tak kenal. Kesian. Ramai bang. Kita sendiri orang Islam pun banyak dah tak tahu sembahyang. Orang Islam kalau negara tak tahu sembahyang. Orang Arab semua sekali, walaupun kedai-kedai Arab paling banyak sekali. Kita pun tak tahu kedai Arab ke tak Arab. Dia tak tahu, bukan salah dia tak tahu lah. Sampai kita tanya mana halal tak halal, dia tak tahu. Dia orang Arab, dia tak tahu halal tak halal. Arab Islam, Arab tak Islam, dia tak tahu mana halal. Bila kita tanya halal kedai, tak, semua tak halal. Senang dia. Dia tak nak tanggung, jadi semua kedai ni semua tak halal. Semua kedai tak halal. Kedai Arab, kita pergi kedai Arab, ini yang kedai Arab mestilah halal. Tak, dia Islam tapi tak halal semua sekali. Tanya staff tak tahu halal, bos kata kedai sini tak halal. Kat seluruh dunia, abang kakak, kat dekat Rio tu ada satu je masjid, ada 40 orang je sembahyang. Seluruh bandar Rio punya besar tu, punya tambah banyak manusia, ada 40 orang sembahyang. Tapi campur lelaki perempuan semua sekali dapat sembahyang Jumaat. Satu je masjid. Ya abang kakak tuan-puan, ramai orang dalam dunia nak kenal Allah. Abang-abang kakak dalam dunia ni nak kena sambung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat, itu kerja kita. Tapi tak tahu sejak bila umat ni telah tidak menganggap dakwah ni sebagai kerja dia lagi. Kita faham ada waktu kena pergi kerja, mak sakit kena pergi tengok, ada masa sibuk-sibuk kerja kena berhenti makan, ada masa kena pergi tandas, ada masa bila bekerja kena pergi hantar kursus, orang terima. Tapi tak tahu sejak bila orang dengar keluar 4 bulan jalan Allah, orang dah terkejut dah. 4 bulan kan, dia dah terkejut. Pejam cilik bang, 2 tahun kita duduk rumah COVID ni, 2 tahun. 2 tahun bang, semua duduk rumah, pandai-pandai lah duduk rumah sendiri. Setahun lebih ke setahun. Habis setahun macam tu duduk rumah. Tengok TV sampai tak tahu nak tengok cerita apa dah. Habis dah semua rancangan TV semua dah habis dah. Facebook pun dah habis scroll, tarik ke bawah, tarik ke atas. Tak tahu lagi mana nak dicarutkan, tak tahu lagi. Carilah bang, tarik ke atas, tarik ke bawah. Dah tak tahu, orang Islam tak tahu. Sebab tu zaman sekarang orang dah tak tahu nak buat apa dah. Sebab masa kosong tu banyak. Jabat kakak, ramai orang tak kenal Allah. Kesian bang, malam-malam doa hidayah. Boleh insyaAllah? Siapa niat nak buat dakwah ni angkat tangan? Niat bang, niat. InsyaAllah. Kalau Pak Haji dah berumur, sakit, niat. Ya Allah pilih saya untuk buat dakwah seluruh dunia. Malam-malam doa. Ya Allah hidayah orang tak mereka. Ya Allah hidayah umat. Ya Allah. Belajar. Boleh insyaAllah. Siapa nak belajar doa hidayah untuk umat dekat tangan? InsyaAllah. Belajar. Jangan doa untuk kereta, rumah yang lain-lain je. Doa. Ya Allah umat. Ya Allah. Ya Allah hidayah umat. Ya Allah kesian umat. Ya Allah kesian umat. Maafkanlah saya ya Allah, tak pandai buat dakwah ni, bodoh ya Allah, tak reti ya Allah, ajarlah saya. Ya Allah kesian umat ya Allah, kesian umat ya Allah. Kesian umat ya Allah. Umur saya dah nak habis dah ya Allah. Mana apa pun saya tak buat lagi. Nak habis dah umur ni, apa pun saya tak buat lagi. Tak berapa baki waktu tinggal ya Allah, maafkanlah saya ya Allah. Banyak orang alim-alim kita tu telah meninggal dunia. Banyak orang-orang yang banyak berkorban itu kita tengok dia pun dah tak ada di dunia. Makin mana orang pergi pas sorak-sorak, satu hari kita pula. Jadi kita niat berdakwah insyaAllah. Siapa niat insyaAllah, dan siapa sedia untuk keluar 4 bulan ni jalan Allah. Siapa sedia? Ini tunai. Bukan yang ni tak insyaAllah lah. Kena bangun diri bagi nama. Siapa tuan-tuan yang terima menyambut cabaran ni? 4 bulan ni jalan Allah. Bangun bagi nama. Tunai. Nanti malam persoalan. Tunai. Haji 4 bulan haji. Ambil nama. Nanti lepas isyak boleh jumpa sekejap. Jumpa dekat sebelah depan kiri ni. Siapa sedia insyaAllah 4 bulan. 4 bulan tunai. 4 bulan tunai. Masya Allah. Siapa-siapa pun boleh. Masya Allah 4 bulan tunai. Jalan Allah. Niat bab. Dia satu perintah. Mana orang suka keluar jalan Allah, suka ke tak? Baik dengan isteri, anak-anak, cari duit banyak-banyak. Tapi dia memang perintah bab, perintah. Keluar jalan Allah ni mana? Dia bukan seronok keluar tak.
Dia perintah Allah. Seronok ke tak seronok kena keluar je. Sampai waktu apa? 4 bulan jalan. Sampai waktu keluar je Allah. Dia perintah. Macam sahabat, macam Nabi sahabat, mereka berjuang je Allah. Dia tak boleh buat apa dah. Hari-hari sahabat atur strategi. Sampai perang Tabuk, buah masak. Hutang Yahudi banyak. Kalau tak bayar, anak-anak keluarga kena jual. Sahabat tinggal. Perang Tabuk tinggal semua sekali. Kalau fikir salah, busuk buah semua sekali. Tapi tahu apa jadi bila mereka keluar jalan Allah? Intan surullah yang surku waisabit akdamakum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong. Allah tak perlu pertolongan. Tapi siapa buat dakwah ni, Allah istihad dia orang tolong agama Allah. Apa jadi buah kurma yang patut busuk masak elok. Pada waktu musim sekali setahun, sepanjang tahun dia ada musim buah di taman. Sampai hutang dapat bayar. Allah bantu. Kadang-kadang bang, kita kena urus, kita kena atur hidup dengan baik. Tapi ada waktu sampai waktu kita keluar di jalan Allah, keluar. Kita kena keluar. Berapa waktu lagi kita perlu untuk urus kehidupan kita pun belum terurus. Ada orang tak boleh keluar. Belum keluar jalan Allah. Nak urus keluarga. Berapa lama dah kita urus keluarga kita? Pun jadi banyak juga masalah. Keluar 4 bulan jalan Allah. Dah berapa lama kita cari duit? Belum ada duit lagi. Keluarlah 4 bulan jalan Allah. Berapa lama dah kita cari kerja? Belum dapat lagi kerja. Keluarlah 4 bulan jalan Allah SWT. Jadi siapa sedia insyaAllah 40 hari tunai. 40 hari. Ini betul-betulnya. 40 hari. Malam ni 40 hari tunai. Masya Allah abang kita 40 hari tunai. Abang-abang bangun, Masya Allah, bangun, insyaAllah. Ni jemaah bergerak seluruh dunia, seluruh alam. Bukan 1-2 hari, contoh ada berdulu lagi. Sampai sedia insyaAllah 40 hari tunai. Saya boleh, Masya Allah. Siapa lagi 40 hari, malam ni. Nanti kita mesyuarat. Ada masalah, kita doa, kita bincang, kita nak selesaikan. Tapi niat dia, siapa ada rasa macam nak pergi je, bangun. Masya Allah, bangun tuan. Sampai sedia insyaAllah 40 hari di jalan Allah. Keluar. Masya Allah, nama apa? Abbas. Masya Allah, siapa lagi 40 hari tunai. Yang tak pernah pergi pun tak apa. Bukan mesti kena ada janggut, tak mesti ada kopiah, tak mesti ada jubah. Tak ada apa-apa pun tak apa. Tak ada baju pun tak apa. Tapi sedia 40 hari insyaAllah. Bangun adik-adik, abang-abang, di semua abang-abang ni kaum pemuda-pemuda. Bangun tunjuk ke Allah apa kita buat untuk agama ni. Bangun insyaAllah 40 hari. Bangun insyaAllah, bangun. Tunai 40 hari tunai. Siapa sedia kat luar tu? Siapa nak keluar 40 hari tunai jalan Allah? Bangun. Bagi nama, bangun, jangan teragak-agak. Bangun insyaAllah. Cuik kau sebelah tu, sudah bangun. Siapa sedia insyaAllah 40 hari tunai. Bangun insyaAllah. Tunai, kita nak 100 orang pada masjid di 40 hari. Siapa sedia insyaAllah 40 hari. Tuan Pengurusi tunai, Masya Allah, moga Allah terima. Allah berkati Tuan Pengurusi kita, keluarga semua sekali, Allah mudahkan 40 hari tunai. Masya Allah, siapa insya Allah 40 hari tunai? Orang masjid, AJK semua insya Allah boleh 40 hari. Lama dah kita urus masjid, Allah saja nampak pahala yang kita telah buat. Sekarang giling, cari orang lain ganti, tuan keluar 40 hari. Siapa sedia insya Allah, ni waktunya. Ni sampai dah waktunya. Dah macam-macam jadi kat dunia ni, mari kita keluar jalan Allah. Kita pun dah nampak dah, dunia ni memang nak tak nak, dia memang makin ujung lah. Dia tak akan makin jauh pada kiamat, dia makin dekat. Paling tak pun mati itu dah dekat dah. Tak boleh tahan apa. Rancang-rancang kena juga. Tak rancang pun sesudah dah batuk dah, sesemua dah. Jaga kena juga. Usaha perintah Allah kan. Usaha perintah Allah. Berhati berusaha ikut apa semua insya-Allah. Tapi nampak orang macam tak lepas juga kan. Sampai waktu kena juga. Dia tak ada dah. Tapi insya-Allah siapa sedia 40 hari tunai. Belakang boleh bagi nama pada abang-abang sendiri. Siapa sedia insya-Allah 40 hari tunai. Bangun insya-Allah. Terima kasih. Siapa sedia? Bangun insya-Allah. Bangun. Siapa sedia? Bangun abang-abang. Yang tak ke rumah, yang tak ada buat apa sekarang keluar 40 hari insya-Allah. Nanti balik insya-Allah. Allah mudahkan, berkatkan, nampak juga hidup. Yang baru kahwin pun keluar 40 hari. Nanti balik tu didik isteri. Didik isteri dengan agama buat taklim kat rumah. InsyaAllah bangun 40 hari. Nanti bawa isteri pula keluar. Isteri boleh buat 3 hari, 10 hari, 40 hari. Isteri bila keluar dapat isteri agama ni, dia pun ya Allah. Baru dia rasa bahagia perkahwinan. Bawa air mata menangis hukuman. Menangis bahagia saja bang. Dia menangis masalah hidup dunia ni, sakit kepala macam nak meletup, nak tunjuk bangunan, sakit jiwa. Tapi menangis untuk agama ni tak tunjuk bangunan, dia bahagia. Dia tenang hati, walau nangis. Penat tapi dia bahagia. Dia tak sama dengan masalah dunia nangis, reza. Saya bersedia insyaAllah. Bila tuan keluar jalan Allah, saya beritahu semua masalah selesai, Allah selesaikan. Semua masalah, lapang hati. Dia kat sini bang, masalah ni bukan punya masalah, kat hati. Orang doa, dia semain doa lagi sakit jiwa. Masalah keluarga bertambah, lagi dia semain sunat, dia semakin pening. Kenapa semakin pening? Sebab tujuan hidup dia dah salah. Bila keluar jalan Allah, 1-2 hari lapang. Saya bersedia insyaAllah 40 hari. Ada lagi bangun insyaAllah. Yang adik yang sekolah, jangan berhenti sekolah. Sekolah dapat habis sekolah. Sampai SPM, SPM boleh. Belajar, kena belajar tu semua dapat straight. Tapi saya insyaAllah 40 hari. Abang kita ni, abang 40 hari yang
Siapa lagi insyaAllah 40 hari? Bangun bagi nama. Baik, insyaAllah siapa sedia 40 hari tunai? 3 hari dia masih besok ada. 40 hari siapa sedia insyaAllah? 40 hari. Siapa sedia 3 hari tunai? 3 hari tunai. Boleh? 3 hari tunai besok. 3 hari. Siapa nak keluar 3 hari tunai besok? Besok pagi pukul 10 semua yang nak keluar dekat sini 10 pagi. Yang nak keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari semua datang 10 pagi. Siapa siapa 3 hari? Bangun siapa sedia 3 hari? Hari 3 hari dah last lah. Kalau tak bangun juga habislah. Bangun 3 hari. Ini dia last 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Yang 15 tahun ke atas, bawah 15 ni. Bagi dia nanti kita bersolat. Kalau kita tengok macam tak ramai sangat, kita tangguh lain separuh. Siapa sedia 3 hari? Atau abang kat belakang. Siapa ada niat nak keluar 3 hari esok, angkat tangan. Angkat siapa sedia insyaAllah 3 hari esok. Haji kita, abang nama apa? Abang Rasman. Masya Allah. Masya Allah. Abang kita umur apa? Umur? Pakcik kita umur 60 lebih. Asal tak keluar 3 hari esok. Jadi adik-adik abang-abang yang bawah 60 kalau tak keluar, kita segan dengan haji kita lah. 60 keluar je lah Allah 3 hari. Boleh insyaAllah siapa ni niat angkat tangan. Siapa nak keluar 3 hari, niat nak keluar 3 hari, angkat tangan. Siapa tak angkat tangan, dosa. Siapa sedia insyaAllah 3 hari. Gurau dosa-dosa tu. Siapa 3 hari. Baik, insyaAllah lepas isyak nanti, semua yang nak keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari ni, boleh duduk sebelah sini nanti dengan jarak-jarak juga sebelah sini. Sebelah kiri menghadap kiblat ni. Semua sekali nanti jumpa ngaji, nanti saya datang kemudian. Saya sekejap. Jumpa apa? Muhammad. Haji Muhammad kita sebelah kiri masjid Semua yang nak keluar, yang tak bagi nama pun boleh. Saya nampak semua malu nak bagi nama. Tapi hati melonjak-lonjak, kaki yang suka nak melompat. Saya tahu, saya nampak semua yang kat luar-luar tu semua nak pergi. Abang boleh datang nanti lepas isyak, beritahu nak keluar 4 bulan ke, 40 hari ke, 3 hari. 40 hari boleh, tak ada syarat apa-apa. Syaratnya bawa diri je. Kalau tak boleh, kita beritahu. Yang penting tuan-tuan niat, duduk kat mesyuarat nanti. Boleh insyaAllah Siapa nak duduk nanti mesyuarat tu 4 bulan, 40 hari, 3 hari angkat tangan. InsyaAllah. Semua ubat dah, macam mana nak? Jadi semua nanti duduk sebelah kiri Semoga Allah terima semua sekali. Minta maaf nanti semoga Allah semua sekali bantu kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya zal quwwati matin wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sabban liman ihtada. Allahumma hdina nas jami'a. Allahumma hdi ummatan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir wa aslih ummatan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna juhdan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummatan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bersyukur kami ya Allah, ayah kami ya Allah, kasih saya ni mak ayah kami sebagaimana dikasih ayah kami sendiri. Ya Allah, kalau ada pahala sedikit majlisan kami minggu ini, kami hadiahkan masing-masing buat mak dan ayah kami. Ya Allah, putus isteri dan anak kami, putus semua orang Islam yang dunia. Ya Allah, putus semua orang Islam yang dunia. Ya Allah, putus semua orang Islam yang dunia. Ya Allah, ampun dosa kami semua orang Islam. Ampunkan dosa kami semua umat Islam dalam dunia. Maafkan kami kekurangan kami dalam menyampaikan agama, menyambung kerja Nabi. Ya Allah, maafkanlah kami. Ampunlah dosa kami. Kami semua minta ampun dan bertaubat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, dalam pemilihan manusia dan bila berkenan kami dapatkan. Orang-orang yang jauh daripada Engkau untuk dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, hidayahmu kepada ya Allah. Siapmu kepada ya Allah. Ya Allah, kami di akhir zaman ya Allah. Dunia ya Allah. Hidayahmu kepada ya Allah. Dalam macam-macam musibah demi musibah, fitnah demi fitnah telah datang menimpa kami. Usaha kami dan kehidupan kami, maafkanlah kami. Tak ampunlah dosa kami Allah. Nantilah jemaah-jemaah yang bergerak di seluruh alam untuk agama ya Allah. Nantilah jemaah-jemaah yang bergerak di seluruh alam untuk agama ya Allah. Ya Allah, janganlah jemaah-jemaah untuk agama di seluruh alam ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, guna kami dan terimalah kami ya Allah. Pilih kami, guna kami, terima kami, keluarga kami dan semua kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, guna kami, terima kami ya Allah. Ya Allah, redha pada kami, jangan tolak kami ya Allah. Kalau kau tolak kami tak tahu mana kami nak pergi ya Allah. Tolong terima kami, redha pada kami ya Allah.
Letaklah hati kami cinta, sayang, takut kepada Engkau ya Allah. Letaklah hati kami kerinduan kepada Engkau ya Allah. Letaklah hati kami iman dan yakin kepada Nabi dan sahabat ya Allah. Kurniakanlah iman yakin diberi ya Allah. Orang yang diredai, orang yang kau sayangi ya Allah. Ya Allah, bimbing-bimbinglah kami, istri anak-anak kami ya Allah. Jangan biarkan diri kami pada diri kami walau satu kelipat langkah walau satu saat. Bimbing kami, pegang kami, yang lepaskan kami ya Allah. Ya Allah, jangan lepaskan kami ya Allah. Jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan kami menjadikan Islam. Ajar kami bimbing dan maafkan kami. Ampun dosa kami ya Allah. Dosa kami. Ya Allah, ampun dosa kami. Ya Allah, sayang kepada kami ya Allah. Sayang kepada kami. Teruslah sayang kepada kami ya Allah. Saya tolong kepada kami ya Allah. Sayang kepada kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.